Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Bersama saya Cikgu Muhammad Najib bin Jaafar. So pada petang ini, untuk video kali ini saya akan mengajar tentang subjek sains KSSM tingkatan 5 pada subtopik 2.3 iaitu kita nitrogen. So ayuh kita lihat apakah itu yang dimaksudkan dengan kita nitrogen. Kita nitrogen adalah kita yang berlaku secara semula jadi untuk mengekalkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya atmosfera, tanah dan juga air. Walaupun seperti yang kita sedia maklum, gas nitrogen yang berada di atmosfera kita pada komposisi sekitar 78%, ianya tidak dapat diserap semula jadi oleh tumbuhan hijau. Oleh itu, nitrogen yang berada di dalam atmosfera ini perlu ditukar bentuk supaya ia boleh diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Okey, ini adalah kita nitrogen. Seperti yang kita dapat lihat pada gambar ini, kita nitrogen ini bolehlah dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bagaimana kita menambah bilangan ion nitrat ke dalam tanah dan bagaimana pula kita ingin menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. Yang pertama, kita bagaimana nak tambah ion nitrat ke dalam tanah. Yang kedua, bagaimana nak menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. So, apakah pula ion nitrat ini? Sebenarnya, ion nitrat inilah bahan yang boleh diserap oleh tumbuhan untuk membina sel-sel dia dan untuk membesar. Sebab tumbuh-tumbuhan dia tidak boleh untuk menyerap nitrogen secara langsung. Jadi dia perlu menyerap ion nitrat iaitu NO3 plus di bahagian atas. Sebab tu dia dipanggil ion, sebab dia ada charge positif dekat atas, NO3 plus. So melalui nitrat inilah tumbuhan dapat menyerap sumber nitrogen. Tetapi bagaimana nitrat ini terhasil? Itu kita akan tengok nanti ya. So ini adalah kita nitrogen. Seperti yang saya beritahu tadi, kita nitrogen bolehlah dibahagikan kepada dua, iaitu bagaimana menambah dan bagaimana menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. Okey, yang pertama sekali, bagaimana nitrogen yang berada di atmosfera itu bertukar bentuk menjadi nitrogen dioksida. Bagaimana dia boleh bertukar bentuk? Sebab ada kilat. Nampak tu, kilat dan letusan gunung berapi. Jangan ingat kilat dan gunung berapi, letusan gunung berapi ini tidak mendatangkan manfaat kepada alam sekitar. Ada manfaat dia, iaitu dia boleh menukarkan bentuk nitrogen tadi kepada nitrogen dioksida. Apabila nitrogen dioksida ini sudah terbentuk, kemudian biasalah selepas hadirnya kilat, maka datangnya apa? Datangnya hujan. Maka hujan tadi dia akan melarutkan air hujan dengan nitrogen dioksida tadi, membentuk asid nitrik. Dan asid nitrik ini jatuh ke bumi, meresap ke dalam tanah dan akhirnya menjadi ion nitrat. Nampak tak? Itulah kejadian dia. Berasal daripada nitrogen, terkena kilat menjadi nitrogen dioksida, dibawa oleh hujan menjadi asid nitrik sampai ke bumi membentuk ion nitrat. Itu adalah cara pertama bagaimana menambahkan ion nitrat. Okey, yang ini adalah kaedah yang kedua, iaitu kaedah yang dilakukan oleh bakteria pengikat nitrogen yang hidup bersimbiosis di dalam nodul akar pokok kekacang. Ia mampu menukarkan nitrogen kepada ion nitrat. Ini kegunaan mikroorganisma yang ada di dalam nodul akar pokok kekacang. Itu kelebihan dia. Hasil tindakan ini, ion nitrat akan bertambah di dalam tanah. Ini kaedah yang kedua. Okey, kita tengok kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga dilakukan melalui proses penitritan. Apabila haiwan, tumbuhan, even manusia sekalipun mati, maka akan hadir bakteria yang akan menukarkan
protein bangkai haiwan itu tadi kepada sebatian amonium. Amonium ni menghasilkan bau yang agak busuk. Sebab tu bangkai dia berbau busuk, ya. Sebab dia ada bakteria yang telah menukarkan protein yang ada pada bangkai itu tadi menjadi amonium. Kemudian amonium inilah yang akan ditukarkan kepada bentuk ion nitrate dan last sekali menjadi ion nitrate. Ini kaedah yang ketiga, melalui penitritan. Bermula daripada bangkai itu tadi, maka terhasillah ion nitrate. Ini kaedah yang ketiga. Saya ulang balik. Yang pertama adalah tindakan kilat, yang kedua adalah bakteria pengikat nitrogen, dan yang ketiga adalah penitritan. Okey, bagaimana pula ingin menyingkirkan ion nitrate daripada tanah? Tadi kita dah buat banyak ion nitrate. Sekarang ni kita nak singkirkan dia pula ke dalam atmosfera kita. Kita ada 3 juga kaedah. Yang pertama adalah penyerapan ion nitrate daripada tanah. Yang kedua pendinitritan. Dan yang ketiga melarut resap nitrat. Okey, kita tengok dulu proses penyerapan ion nitrate daripada tanah. Tumbuhan menyerap ion nitrate daripada tanah untuk memenuhi keperluan nitrogennya. So tumbuhan tu yang ambil. Dia nak singkirkan nitrat tu dalam tanah, dia ambil. Dia buat dia punya sel, dia buat dia punya pertumbuhan. Untuk dia bertumbuh. Akhirnya tumbuhan tu dimakan pula oleh lembu. Seperti dalam gambar tu lah. Begitulah kita nitrogen. Begitulah nitrat disingkirkan. Okey, kaedah yang kedua, nitrat disingkirkan melalui proses pendinitritan. Terdapat juga bakteria pendinitritan di dalam tanah. Dia boleh menukarkan ion nitrat yang ada dalam tanah kepada gas nitrogen, keluar daripada tanah pergi ke atmosfera. Inilah kelebihan bakteria pendinitritan. Okey, kaedah yang ketiga, iaitu proses larut resap nitrat. Nitrat dia boleh melarut semula jadi. Ke mana? Ke dalam air yang berada di dalam tanah, kemudian pergi ke sungai, ataupun dia akan duduk di bawah sebagai air bawah tanah. So ion nitrat dia tidak semestinya disingkirkan ke udara, tetapi dia juga boleh disingkirkan ke bahagian bawah ke air. So itulah yang berlaku pada kita nitrogen. So itu semua tentang teks. Tetapi cikgu akan bawakan satu simulasi yang akan menjentik kefahaman awak, menambahkan lagi kefahaman awak. Ayo kita saksikan. Ini yang terkini, Okey. Melalui simulasi ini kita akan belajar nitrogen cycle dengan lebih mendalam dan interesting. Jom kita saksikan. Pertama sekali kita tengok view learning objective. Ini adalah objektif kita. Selepas kita mempelajari modul simulasi ini, maka kita boleh mendefinisikan apa itu kita nitrogen, ataupun pengikatan nitrogen. Dan yang kedua, kita boleh menjelaskan fungsi tindakan kilat dan bakteria pengikat nitrogen di dalam kita nitrogen ini. Dan yang ketiga, kita boleh menyenaraikan dan kita boleh menjelaskan proses dalam kita nitrogen di antara organisma dan juga faktor fizikal sekeliling. Okey, jom kita saksikan. Kita akan observe the nitrogen cycle. Jom kita pergi ke dunia nitrogen cycle.
Okey, seperti yang kita dapat lihat dekat sini, kita ada lembu dekat situ. Apa yang lembu tu buat tu? Mesti dia sedang meragut rumput. Dia mesti sedang makan rumput. Okey, seperti yang kita tahu, kalau kita baca dekat di situ, dia English, tetapi cikgu akan translatekan untuk pelajar. Nitrogen dia membina 78% atmosfera bumi. Dan ianya sangat-sangat penting untuk organisma hidup. Sebab dia adalah salah satu komponen penting untuk biomolekul, seperti membentuk DNA dan juga protein. Okey, dekat sini dia minta kita memilih yang telah di-highlightedkan, iaitu molekul nitrogen. So jom kita pilih dia, select highlighted nitrogen molecule and move it to the highlighted plant. Okey, yang warna hijau ini adalah highlighted plant, dan yang warna kuning yang highlight ni adalah nitrogen molecule. Nitrogen molecule kalau awak nampak dekat situ, macam mana? Dia ada dua atom kan? N2 sebab tu dia ada dua molekul. Okey, jom kita bawa dia. Ni cikgu bawa dia pergi sini. Cikgu masukkan dia ke dalam tumbuh-tumbuhan ni. Boleh ke? Jom kita tengok. Nampak? Dia kata apa dekat situ? The gases form of nitrogen. Maksudnya dekat sini gas nitrogen yang ada dekat atmosfera kita, dia tidak boleh dimasukkan, tidak boleh diserap semula jadi oleh tumbuh-tumbuhan. So dia mestilah ditukar kepada bentuk yang boleh diguna pakai oleh tumbuh-tumbuhan. Okey, dekat sini dia ada sebut proses untuk menukarkan nitrogen ini, kita memerlukan bakteria pengikat nitrogen, ataupun kita boleh menggunakan tindakan kilat. Okey, jom kita perhatikan bagaimanakah nitrogen ini ditukarkan bentuk oleh kilat, seperti yang cikgu explain tadi. Nampak tu awan ni dah mendung dah ni, dah nak hujan dah, kilat dah nak datang dah. So kita tengok nak buat apa ni, kita akan klik pada awan kot. Nampak tu kilat. Kilat ni tenaga dia besar, suhu dia panas. Disebabkan suhu dan tenaga yang sangat besar tadi, maka nitrogen telah berubah bentuk menjadi nitrogen dioksida. Nitrogen 1, dioksida oksigen 2. Nitrogen dioksida. Hujan pula turun. Lemak. Hujan turun, nampak tak tadi? Dia bawa sekali nitrogen dioksida itu tadi menjadi asid nitrik dan kemudian masuk ke dalam tanah. Itulah kegunaan kilat. Kilat dia menukarkan bentuk nitrogen, dan apabila datangnya hujan, hujan membawa nitrogen yang telah berubah bentuk masuk, meresap ke dalam tanah. Okey, untuk kali ini jom kita tengok bagaimana kaedah yang kedua untuk menukarkan nitrogen kepada nitrat. Tadi asetal sudah, tindakan kilat. Yang kedua adalah bagaimana mikroorganisma ataupun bakteria pengikat nitrogen yang duduk bersimbiosis di dalam nodul akar pokok kekacang yang menukarkan nitrogen kepada nitrat. Jom kita saksikan. Dekat sini. Yelah, tadi mana ada pokok kekacang kan? Mana ada pokok kekacang kat sini. Tapi bila kita belok sini, ada pokok kekacang. Itu pokok kekacang, lembu tengah makan pokok kekacang. Cikgu pergi depan sikit kot. Pergi depan sikit. Kita jalan depan sikit. Lembu tengah makan pokok kekacang, bukan nak makan rumput. Apalah lembu ni. Okey, kita masuk dalam pokok kekacang. Jom kita tengok dalam pokok kekacang ni ada apa. Dia ada nodul akar. Dia ada nodul akar ni. Nampak ni yang biji-biji betul, kelip-kelip tu nodul akar lah. Dalam tu ada bakteria pengikat nitrogen. Kita klik pada nodul akar tu. Cikgu klik, dia zoom. Dia zoom. Itulah gambar nodul akar dia. Okey, lepas tu sekarang ni
Kita bawa masuk nitrogen. Ni nitrogen yang cikgu ambil ni, nampak mouse cikgu tu. Nitrogen dia ada 2 atom nitrogen. Tengok dia boleh dapat tak nitrogen? Tumbuhan tak boleh. Tapi kita tengok nodulakan ni, dia boleh tak? Oh, dia boleh ya. Maksudnya bakteria pengikat nitrogen ni dia boleh ambil. Tumbuhan tak boleh. Pengikat nitrogen ni boleh. Dia ambil nitrogen tu, dia tukar kepada bentuk nitrat. Barulah tumbuh-tumbuhan tu boleh dapat sumber nitrat tu tadi. Dia macam tolong lah. Dia macam hidup bersimbiosis. Dia dah tumpang dalam akar pokok tu. Takkan dia tak nak bagi sesuatu kan? Itulah sumbangan dia pada pokok tu. Dia bagi pokok tu nitrat. Dia ambil nitrogen daripada luar, dia tukar kepada nitrat. Lepas tu dia bagi pada akar pokok tu. Dia bagi pada pokok melalui akar. Bagus je. Itulah orang berbudi, kita berbahasa kan, macam tu lah Okey, yang dikatakan juga di sini adalah tumbuh-tumbuhan itu juga mengambil nitrat yang terhasil daripada bakteria yang hidup di dalam tanah. Yang ini yang cikgu cakap tentang penitritan. Bagaimana kita ada bakteria penitritan yang menukarkan nitrogen dioksida, yang menukarkan nitrogen kepada nitrat. Yang itu ada kan yang tadi cikgu explain. Okey, jom kita tengok simulasi ni. Dia nak cerita tentang apa pula? Okey, tadi kan tumbuh-tumbuhan tu dia dah ambil kan, dia dah ambil nitrat tadi. Lepas tu dia dah membesar. Kan pokok kekacang tu dah membesar. So lepas tu lembu tu pula makan kan. So lembu tu lah dapat sumber nitrogen. Jom kita tengok. Nampak? Pokok kekacang dah dapat nitrogen, lembu pula makan pokok kekacang. Nitrogen tu pergi kepada lembu ni. Dia kata apa ni? Pilih lembu. Nampak tu. Nitrogen telah dipindahkan kepada haiwan. Sebab haiwan tu dia makan tumbuhan-tumbuhan tadi. Bagaimana nitrogen dipindahkan adalah seperti itulah. So dia ada soal kita kat sini. Walaupun nitrogen tadi digunakan oleh tumbuhan dan haiwan, peratus nitrogen di dalam atmosfera kita akan kekal akan kekal sama. Kenapa? Sebab nitrogen itu dipulangkan ke atmosfera apabila haiwan dan tumbuhan itu mati. Jom kita tengok macam mana haiwan tu mati. Kat mana dia suruh kita pergi? Dia suruh kita jalan kat sini. Mungkin dia suruh kita pergi tengok bangkai kot. Jom kita jalan lah. Ni bagus ni. Dia suruh kita jalan. Okey, kita jalan. Oh, besar dia punya ladang ni. Tak boleh jalan. Lari pula yang sana. Mana dia? Oh, cikgu yang dah tersesat ni. Ni dia suruh kita tengok sini. Ni ada bangkai ni. Inilah contoh bangkai yang cikgu cakap tadi tentang penitritan. Dia akan explain dekat sini. Nampak tu. Apabila haiwan itu mati, maka kita akan datang satu bakteria pergi ke bangkai. Lepas tu dia menukarkan protein haiwan tu tadi kepada bentuk amonium. Jom kita tengok. Nampak tu? Dia lalu 3 kali. Barulah dia jadi nitrat. Okay, so yang ini apa dia nak cakap? Okay, let's now observe the movement of nitrogen between the organism and the environment. So sekarang ni jom kita perhatikan pergerakan nitrogen antara haiwan dan juga persekitaran. Cikgu dah explain tadi. Jadi sekarang ni kita nak tengok simulasi dulu. Nampak tu.
Nitrogen di dalam atmosfera dia terkena kilat, akhirnya dia menjadi asid nitrik dan jatuh melarut ke dalam tanah oleh air hujan, dia jadi nitrat. Bakteria pengikat nitrogen juga dia menukarkan nitrogen daripada gas atmosfera terus kepada nitrat, dan nitrat ini akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan untuk membina sel dan membina biomolekul seperti DNA dan membesar. Apabila tumbuh-tumbuhan ini membesar, dia telah dimakan oleh haiwan lain, dan apabila haiwan itu mati, maka haiwan itu akan diuraikan oleh bakteria penitritan. Okay, uptake of nitrogen compounds by plants from soil. So aktiviti kita dah lengkap. So dekat sini jom kita kaitkan sedikit dengan apa yang kita dah belajar tadi. So ini adalah proses penitritan. Apabila haiwan tu mati, maka bakteria tu dia akan menukarkan protein haiwan tadi kepada amonium. Kemudian amonium akan ditukarkan oleh bakteria penitritan kepada ion nitrit dan menjadi ion nitrat. Yang inilah. Ini pun membantu untuk menghasilkan ion nitrat. Okey, tetapi macam mana nak menyingkirkan ion nitrat yang berlebihan ini kepada atmosfera bumi? Dia ada juga dia ada proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Ini tumbuhan yang serap lah. Yang kedua adalah proses pendinitritan. So proses pendinitritan ni adalah proses untuk menyingkirkan nitrat yang berlebihan dalam bentuk gas nitrogen kembali kepada gas. Proses pendinitritan inilah yang berlaku di sini. Inilah proses yang berlaku di sini. Kalau awak nampak dekat sini, kita ada uptake of nitrogen compound by plants from soil. Dan dia akan dikembalikan ke atmosfera sebab bakteria pendinitritan. Dia akan menukarkan nitrat tu kembali menjadi nitrogen. Bagaimana itulah yang menyebabkan gas nitrogen kekal pada jumlah 78% di atmosfera kita. Okey, kita pun dah selesai simulasi kita. Okey, so inilah simulasi kita. Kita dah selesai. Cikgu tekan okey. So mungkin dia nak minta kita menguji kefahaman kita. Jom kita uji kefahaman kita. Okey, dekat sini dia tanya kita ni. Follow the instruction to perform the assessment. Boleh. Kita nak buat latihan lah, nanti kita akan dapat markah. Okey, so sekarang ni dikata apa? Entry of nitrogen compounds in the soil water with wind. Uptake of nitrogen. Entry of nitrogen compound in soil with rainwater. Kat mana ni? Kat sini. Oh, salah salah. Oh, maksudnya nitrogen yang ada di atmosfera. Itulah. Dia letak kosong kat atmosfera kan? Okey, lepas tu dia ada klip-klip ni. Apa yang klip-klip ni? Kita kena select. Highlighted. Oh, itulah gas. Apakah itu tindakan apa tu? Nampak tak tu tadi? Kita klik di nitrogen, datang kilat. Apa yang berlaku ni? Nitrogen in atmosfera ke? Bukan. Ataupun dia adalah pengambilan sebatian nitrogen oleh tumbuhan dalam tanah? Ya ke? Mungkin tidak. Adakah dia adalah pengikatan nitrogen oleh
tindakan kilat. Rasa macam betul kan, sebab kita nampak kilat tu tadi yang menukarkan gas nitrogen kepada nitrogen dioksida. Betul Okay, so kita select highlighted tag point. Nampak tu. Nitrat dah jatuh ke dalam tanah. Hujan dah bawa dia. Nitrat dah jatuh ke dalam tanah. So apa yang berlaku selepas ini? Nitrogen fixation by free living bacteria. Adakah ianya betul? Ataupun uptake of nitrogen compounds by animal when they eat plants. Kita tak nampak pun haiwan-haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. So mungkin bukan jawapan dia. Ataupun kemasukan yang ketiga, kemasukan sebatian nitrogen ke dalam tanah oleh air hujan. Macam betul kan? Sebab tadi kita dah nampak nitrogen, tetapi lepas tu ada anak panah kan kat situ. Cikgu rasa yang ini, sebab nitrogen, sebatian nitrogen tu masuk ke dalam tanah dengan bantuan air hujan. Betul tak? Betul. Okey, lepas tu apa yang berlaku pula? Kita klik yang ini pula. Kita tengok satu persatu. Kita cuba faham satu persatu. So apa yang berlaku ni? Nitrat dah masuk ke dalam tanah. Lepas tu apa yang berlaku ni? Apa yang berlaku dekat sini? Nitrogen, sebatian nitrogen di dalam tanah. Macam betul kan? Kita tengok yang lain dulu. Pertukaran bentuk sebatian nitrogen di dalam tanah oleh bakteria kepada gas nitrogen. Macam kurang tepat. Ataupun ketiga, pembebasan gas nitrogen ke atmosfera, macam terlalu awal. Ataupun yang terakhir adalah kemasukan sebatian nitrogen ke dalam tanah dengan bantuan air hujan. Ini yang tadi kita dah pilih. Jadi jawapan yang paling tepat pada pandangan cikgu adalah nitrogen compound ataupun sebatian nitrogen di dalam tanah. Okey, betul. Okey, lepas tu sebatian nitrogen di dalam tanah maksudnya nitrat lah. So nitrat tu dah boleh diambil oleh tumbuh-tumbuhan. Sebab tumbuh-tumbuhan dia tak boleh ambil nitrogen, dia boleh ambil nitrat je. Okey, lepas tu kita pergi kepada akar ni. Apa yang berlaku kat akar ni? So apa yang berlaku dekat akar tu? Nitrogen, sebatian nitrogen di dalam tanah salah. Uptake, pengambilan sebatian nitrogen oleh haiwan salah. Ataupun nitrogen fixation, yang ini mungkin betul. Bakteria pengikat nitrogen, dia akan membantu mengambil nitrogen daripada atmosfera dan menukar, tak masuk dalam lubang dia, dan menukarkan dia kepada bentuk nitrat. Kenapa dia tak masuk ni? Dia dah masuk. Okey, so dia dah masuk lah. Maksudnya bakteria tu dia dah mengikat nitrogen daripada atmosfera menjadi nitrat, dan nitrat boleh masuk ke dalam tumbuh-tumbuhan. Okey, lepas tu anak panah ni ke atas. Apa tu anak panah ni ke atas? Kita tengok pilihan jawapan yang ada. Mungkin inilah kan yang pertama ni, pengambilan sebatian nitrogen oleh tumbuhan daripada tanah. Sebab daripada tanah naik ke tumbuhan. Betul. Lepas tu nampak tu point dia kat situ apa? Kita klik kambing tu, kambing ke lembu tu, kambing dia tengah makan pokok tu. Ini cikgu dah tahu dah jawapan dia, mesti kambing makan pokok ni. Nampak ni, pengambilan sebatian nitrogen oleh haiwan apabila dia makan tumbuh-tumbuhan. Betul. Lepas tu mana nitrogen nak pergi? Nitrogen ada dalam badan kambing ni pula dah. Okey, kita tengok apa yang berlaku pada kambing. Kambing ni akhirnya mati. Nitrogen ada dalam kambing. Lepas tu kambing mati, jadi bangkai. Apabila dia jadi bangkai, bakteria penitratan pun datang. Bakteria pun datang. Akhirnya dia menukarkan kepada bentuk amonium. Lepas tu menjadi bentuk nitrat. So dekat sini kita boleh cakap
Okey, pembebasan sebatian nitrogen kembali ke tanah selepas penguraian ataupun kematian tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Okey, selepas tu apa yang berlaku? Akan ada bakteria yang akan menukarkan protein haiwan yang dah mati itu tadi kepada amonium. Lepas tu menjadi nitrat balik. Ni jawapan dia. Penukaran sebatian nitrogen di dalam tanah oleh bakteria kepada gas nitrogen. So ini dilakukan oleh siapa? Siapa yang boleh menukarkan nitrat kepada gas nitrogen? Yang boleh menukarkan dia adalah bakteria pendinitritan. Tu dia dah tukar dah kepada atmosfera. So kita klik sekali lagi. Okey, pembebasan lah gas nitrogen kembali ke atmosfera. Ya, betul. Itulah kita punya penilaian kefahaman kita. Cikgu ada salah satu kan tadi awal-awal. Kita taklah sempurna mana kan, tetapi kita belajar. Satu tadi cikgu salah faham masa kita awal-awal nak start. Sebab tu cikgu dapat 80%. Dan lagi satu tadi yang cikgu tersalah masuk kotak. Cikgu tu masuk kotak yang atas, rupanya di kotak yang bawah. 80% okey apa? Still A what? Nampak tu, you score well. Awak dapat markah yang baik. Okey, itu sahaja. So cikgu harap video tentang simulasi ini, kita nitrogen ini dapatlah membantu pelajar-pelajar untuk lebih memahami. Dengan bantuan video itu tadi, pelajar-pelajar dapat memahami, mendefinisikan kita nitrogen dan menjelaskan proses yang berlaku di dalam kita nitrogen dengan baik. Okey, sekian sahaja daripada saya, Cikgu Muhammad Najib bin Jaafar. So kita jumpa lagi di dalam video simulasi pada sesi yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.